Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya nak share sikit hari ni pasal continuity kan, business continuity planning ataupun sebab dulu saya pernah kerja dekat satu company nama dia High-Tech Padu. So saya involve dengan disaster recovery center, iaitu apa yang kami buat adalah kalau katakanlah macam pertama sekali kita buat user requirement, iaitu bila kita buat assessment company tu, macam mana kita boleh bantu company tu untuk continue business dia kalau berlaku musibah. Contoh macam the worst case scenario adalah bangunan runtuh lah. Okay. So masa tu saya terlibat dengan proses preparation dia punya draft, planning. Okay. Dan yang paling saya ingat adalah saya involve dengan dia punya disaster recovery exercise, dia punya simulation. Okay. So berbalik kepada saya punya topik, sebenarnya yang saya nak share adalah personal financial continuity planning. Okay. Sebab sekarang ni contoh macam malam tadi kan, agak jadi viral macam mana government handle situation. Kita panggil consider macam disaster lah kan, sebab berlaku wabak ni kan. Actually kalau kita nak lihat, banyak benda yang macam tak run smoothly kan. Pertama pada saya adalah benda yang berlaku ni tak ada, kita panggil, kita tak ada experience pun kan. In fact selama ni pun memang tak pernah berlaku. Dan mungkin pada saya ia satu benda yang kita kena tengok akan datang, bagaimana persediaan kita untuk menghadapi consider macam bencana macam ni lah kan. Sebab selama ni mungkin kita pernah handle banjir, kita pernah handle apa lagi, kebanyakannya banjir lah kan, banjir kan. Tapi penyakit-penyakit yang wabak macam ni setakat ni belum ada lagi. So lepas macam mana PM kita announce pasal perintah kawalan pergerakan tu kan, sebenarnya orang makin lagi panik kan. Orang dah start stock up barang, ada yang mula beli barang lebih daripada apa keperluan dia kan, sebab tak tahu lagi pun masa tu, tak declare lagi pun, tapi dah start orang risau. Okey. Dan orang ramai pula, netizen pula ada yang post gambar dekat rak tu dah kosong. So menyebabkan lagi panik lah. Okey. Itu dari segi luaran lah kan, benda yang tak boleh kontrol. Tapi pada saya, selain daripada benda tu, yang penting adalah bagaimana kita pastikan kita punya personal financial punya continuity planning lah kan. Sebab saya banyak bagi share pasal financial planning, bagaimana kita boleh adakan satu sustainable punya saving untuk pastikan sekiranya berlaku emergency, so kita tak perlu nak risau sangat kan. Kita perlu risau tapi tak risau sangat macam mana untuk dapatkan backup income. Okey. Kebanyakan idea orang cakap 3 bulan ataupun 6 bulan simpanan kan, kita punya perbelanjaan tu kan, minimum kita perlu ada 3 bulan ataupun 6 bulan, 3 bulan hingga 6 bulan simpanan kan, untuk kita backup sekiranya berlaku apa-apa dan kita mungkin tak ada income. Dan true enough sekarang ni berlaku, ada orang yang kena cuti tanpa gaji, ada orang yang kena pay cut. So kalau katakanlah mereka tak ada buat simpanan kan, emergency fund, saya rasa keadaan akan jadi lagi teruk lah. Okay? Sebab tu dalam apa-apa sharing saya, kelas saya, seminar saya akan selalu sebut financial planning ni kena bahagi kepada 4 bahagian. Pertama sekali, expenses kita ni kan, expenses kita 10% mesti bagi ke financial protection yang kita perlukan sekiranya berlaku musibah dan memerlukan fund yang besar. Contoh macam medical insurance kan, income protection. Okay. 20% kita gunakan untuk investment yang boleh beri pulangan yang besar. Kerana sebab kita tahu kalau kita hanya simpan saja kan, tak cukup untuk cover dia punya inflation. Jadi kita kena letak 20% bagi investment, dan investment tu pula yang kita tak boleh nak keluarkan. Kalau kita plan untuk invest tapi letak, lepas tu ambil balik, so defeat the purpose. Okay, dan yang ketiga adalah 10% adalah kita simpan untuk emergency fund sekiranya berlaku sesuatu musibah yang kita panggil tak boleh gunakan duit insurans
dan tak boleh gunakan duit investment. Sebagai contoh, kalau katalah sebelum ni ada orang invest dekat unit trust ke, dekat saham ke, tiba-tiba market drop. Takkan you nak liquidate duit tu, kan? Investment tu. Memang atas kertas memang rugi. Tapi kalau kita tak keluarkan, still rugi atas kertas. Dia tak rugi secara real lagi. Tapi kalau katakanlah kita liquidate, kita ambil terus, dan itu akan menyebabkan lagi rugi lah. Memang real punya rugi. Jadi nak tak nak, kita perlukan duit ataupun fund yang tak kacau duit insurans dan tak kacau duit investment. Iaitu purely investment fund, emergency fund, kan, 3 hingga 6 bulan. Okey. Untuk kita gunakan in case. Kalau kes-kes yang macam ni, terpaksa cuti tak bergaji, terpaksa kita panggil apa? Kena pay cut. Okey. Dan seterusnya, bila kita dah ada fund tu pula, kita tak boleh simply spend sama macam kita ada duit macam biasa. Maksudnya contoh macam kita ada bajet, let's say macam 3 bulan hingga 6 bulan. Kita ambil contoh lah, katakanlah gaji kita 3,000 sebulan, kita ada fund like macam emergency fund like macam 9,000, kan? 3 bulan punya saving ataupun hingga 18,000, 6 bulan punya saving, kan? So, bila kita dalam keadaan macam sekarang ni, kan, tak boleh keluar rumah ataupun ada gaji yang kena potong, ada income yang mungkin tak dapat. So apa yang kita kena buat adalah kita kena strukturkan balik kita punya expenses. Mana-mana yang kita boleh tangguh dulu itu kita tangguh. Mana-mana yang kita boleh hold dulu kita hold. Mana-mana yang kita boleh kurangkan kita kurangkan. So instead of mungkin fund tu tahan 3 bulan, tapi dengan fund yang sama boleh tahan 6 bulan ataupun 9 bulan. Sebab kita tak tahu sampai bila keadaan ni berterusan. Okey, kalau anda tanya saya pun tak tahu. Dan even saya sendiri pun alhamdulillah selama ni memang saya pun memang mengajar orang dan saya pun praktis, kan. Saya ada sedikit fun untuk kes-kes macam ni lah. Dan untuk yang buat bisnes, kan, ada yang mungkin bisnes memang sangat-sangat terkesan dengan keadaan macam ni. Jadi anda kena fikirkan cara yang lain, kan. Sebab satu benda saya yakin, dalam keadaan apa sekalipun, dalam keadaan situasi macam mana pun, akan ada peluang-peluang yang mungkin kita boleh gunakan untuk tambah kita punya income. Okay? So, sedikit saja perkongsian saya hari ini. Dan cerita pasal backup ni, pasal financial continuity planning ni, anda kena buat berterusan. Katakanlah sekarang ni, masa untuk kita pakai balik fund tu, bila dah keadaan dah tenang nanti, kita kena simpan balik, kena kumpul balik. Sebab benda ni sebenarnya memang ada ceritakan dalam Al-Quran, kan, dalam surah Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf ceritakan tentang 7 bulan prosper, 7 bulan kemarau, 7 bulan lagi prosper balik. So macam itulah sebenarnya dalam financial planning, kan, kita kena manage duit kita, kita kena buat budgeting duit kita supaya kalau berlaku betul-betul saat-saat yang diperlukan macam ni, kita ada fund dan kita tak terlalu panik. Okay? Hopefully situasi ni mengajar kita bagaimana untuk manage kita punya kewangan, manage kita punya emosi, manage kita punya disiplin pada masa akan datang. Okay? Sebab saya nampak ada yang memang panik because tiba-tiba dia tak ada fund, emergency fund, tiba-tiba gaji kena potong, tiba-tiba suruh cuti tak bergaji, walaupun government bagi sebulan RM600, kan? Tapi orang yang entitled benda tu mesti dapat pengesahan daripada majikan, dapat notis bahawa gaji mereka memang kena potong, barulah boleh apply. Yang dana RM600 tu. Dan saya tak tahu macam mana proses nak apply, mungkin ambil masa semua everything, kan. It's not that easy lah. Okay, so apa-apa pun untuk anda yang suka nak belajar pasal financial planning, kan, insya-Allah anda boleh follow saya punya page Abdul Aziz Riyadi. Saya akan kongsikan pelbagai tips, teknik dan strategi, macam mana kita nak lebih fokus kepada macam mana kita manage kita punya kewangan supaya next time kalau berlaku apa-apa musibah ke apa, kita tak terkesan terlalu teruk, kan. Orang lain mungkin kena teruk, kan, tapi kita boleh manage lagi kita punya fund. Itu saja, insya-Allah. Doakan semua rakyat Malaysia Allah lindungi daripada musibah COVID-19 ni. Kalau kita tengok malam tadi memang agak kecoh sikit. Saya pun ada buat posting pasal kata
keadaan orang patutnya government dah letakkan supaya jangan berkumpul, tapi situasi yang digunakan untuk mengelakkan orang berkumpul, itulah sebenarnya keadaan yang menyebabkan orang berkumpul. So hopefully kan Allah pelihara kita kan. So saya pun minta maaf kepada anda semua sekiranya ada salah silap, dan kita banyak-banyakkan bertaubat kepada Allah SWT, dan kita tahu kita memang banyak dosa dan banyak salah. Mudah-mudahan apa yang berlaku ni memberi pengajaran kepada kita. Okey, itu saja daripada saya. So insya-Allah saya akan share lagi akan datang, mungkin dari segi macam mana kita nak manage buat budgeting, macam mana kita nak start belajar untuk multiple income kan di saat-saat ekonomi yang tak tentu sekarang ni. Okey. Okey, assalamualaikum, terima kasih kerana bersama saya. Kita jumpa lagi insya-Allah akan datang.